makmal swasta. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan sehingga 2 Ogos 2020 adalah sejumlah 81,520 pesakit. Pun begitu, 41 pesakit didapati positif COVID-19 bersamaan dengan 0.1%. Laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen sehingga 2 Ogos 2020 adalah sejumlah 114,028 ujian. Daripada jumlah tersebut, 277 ujian adalah positif bersamaan dengan 0.2%. Dan dapat saya rumuskan pada hari ini, kita menerima iaitu dilaporkan 2 kes penurunan tempatan dan tiada kes import. Kes yang pertama ialah di negeri Kedah iaitu kluster Siwa Gangga, dan kes yang kedua dilaporkan di Labuan iaitu kes saringan untuk pelajar yang kembali balik ke sekolah vocational. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Saya perlukan mereka yang pulang daripada kawasan Rumah Pasu, Nangkor dan sekitarnya menjalani self-quarantine selama 14 hari seperti yang telah di WhatsApp, dan macam mana kesahihan mesej ini? Kalau mereka yang pulang pada restoran tersebut ada mengunjung ke restoran tersebut, memang Kementerian Kesihatan menyuruh mereka tampil ke klinik-klinik kesihatan untuk jalankan saringan, iaitu di restoran tersebut. Tapi di kawasan tersebut, kalau tak terdedah dengan kes-kes yang positif, jadi tak perlu kita laksanakan. Tetapi kalau dia syak ataupun rasa tak mungkin ada terdedah, jadi kita nasihatkan datang ke klinik Kementerian Kesihatan. Ada soalan? My name is Dawn from the New Straits Times. Dato', countries like Vietnam and Hong Kong, they are experiencing new waves at the moment. So what is the outlook for Malaysia at the moment, and how can we avoid that? Right, thank you for the question. A few months ago, WHO had already mentioned that for the next 6 months, we will see a spike of cases, second wave, for example. And towards the end of the year, we have another 4 more months to go. And so the cases we have actually documented now, recorded in Hong Kong, in Japan, and also in Australia. And cases are increasing. More so, we are coming to the winter in the northern pole. So this is something that we need to be careful. And what we are doing in Malaysia is that we need to tighten the border control. So this is, although we have started the negotiation and discussion to allow the green lane for certain countries, the discussion can go on, but the implementation, we need to look into the situation of the respective country. So second is that we need to continue to enhance our public health control to contain the local infection, local transmission. So if we can continue to take positive action, and we need the collaboration of each individual in this country for us to comply to the SOP. Today, I think our weapon is 1, physical distancing, at least 1 meter. Second, put on a mask, especially in a crowded place. It's already compulsory and in public transport. But in a certain situation, for example, if you are alone or even when you are exercising, probably you can actually remove the mask. Likewise, when you are in the podium, for example, then you can remove the mask when you speak. But more importantly is to protect yourself. Third, continue to wash your hands. And try to avoid crowded place as well as confined space, because there's evidence to show that the aerosol transmission of COVID-19, whereby airborne they've been talking about. So in a confined space and poor ventilation, there is actually a risk of contracting the infection. So put on a mask if possible. So I think now we have made it compulsory to put on mask since 1st of August, and this is a good practice. Try to embrace this as part of the culture. To put on a mask. And this has been actually highlighted by the delegation from China when they came earlier, and to suggest that we continue to use the mask. So I think now it's compulsory for all of us to use the mask. And we have two kind of masks.
One is basically for medical and one non-medical. So the fabric mask, it can be used for the non-medical purposes, but you have to comply to the 3 layers as what been stipulated by the World Health Organization. Yes. Jadi sekarang ni kita ada masalah cabaran kita untuk mengesan kontak rapat sebab yang pertama tak ada penggunaan MySejahtera ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Yang kedua, tiada rekod, iaitu kedai patutnya ada rekod-rekod pelanggan yang masuk ke restoran tersebut dengan nombor telefon dan sebagainya. Jadi sekarang ni kalau kita tak ada rekod tersebut, apa yang tindakan kita ialah kita akan melaksanakan tempo, iaitu targeted enhanced movement control order di kawasan tersebut dan juga mengambil tindakan-tindakan kesihatan awam dalam pencegahan dan juga kawalan penyakit tersebut, virus tersebut. Jadi tindakan telah dilaksanakan. Jadi kita sekarang ni telah akan mewajibkan premis ataupun pemilik-pemilik kedai untuk menggunakan aplikasi MySejahtera. Ini kita akan masuk dalam peraturan Akta 342. Kerajaan tak mewajibkan orang ramai untuk pakai pelitup muka di tempat awam, tapi terdapat beberapa golongan boleh dilepaskan kanak-kanak. So apa alternatif bagi ibu bapa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun? Jadi memang dalam nasihat kita pun ialah kanak-kanak di bawah risiko yang tinggi. Kalau boleh jangan bawa kanak-kanak ke tempat awam ataupun terdedah kepada tempat-tempat yang telah kita maklumkan. Jadi itu yang penting. Jadi kalau mereka yang berisiko, jangan bawa ke tempat awam ataupun di tempat-tempat yang sempit. Yang ni kita perlu melindungi golongan-golongan yang berisiko tinggi. Dan yang kedua, untuk memakai face mask pada kanak-kanak, memang mungkin kanak-kanak tu akan lemas, ataupun kalau dia pakai face mask dan mereka tak pandai membuka face mask tersebut, jadi kalau ada hingus dan sebagainya, jadi mungkin akan menjadi masalah pada kanak-kanak tersebut. Itu sebabnya kalau bawah umur 2 tahun, kita tidak menggalakkan langsung untuk memakai face mask, tetapi menggunakan kaedah penjarakan, iaitu tempat yang paling selamat ialah di rumah. Kalau boleh, penjarakan yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. Nah. Terdapat ancaman terhadap secara digital berhubungan kes tersebut. Boleh Datuk beri komen berhubung perkara tersebut dan mesej Datuk pada mereka yang cuba membuat ancaman? Ya, terima kasih atas soalan tersebut. Iaitu yang pertama ialah tindakan Kementerian Kesihatan ialah dari sudut kesihatan. Jadi kita kena kawal jangkitan penurunan COVID-19 dalam komuniti tersebut. Jadi pada individu tersebut memang telah pun melanggar kepatuhan dan kita telah pun denda individu tersebut, dan dia positif, kita kena masuk pada hospital dan diasingkan. Dan saya syorkan untuk mengambil tindakan undang-undang dalam peraturan dan juga Akta 342. Jangan kita menjalankan ataupun mengambil undang-undang dalam tangan kita, iaitu melanggar undang-undang. Jadi biarkan penguatkuasaan jalankan menggunakan Akta 342 dan akta-akta yang lain. Berhubungan kluster Bukit Puram, sejauh mana KKM telah menentukan kes indeks itu dan adakah kes 8,897, adakah pelajar tersebut dikuarantin di rumah? Ya, kita ada 2 pelajar yang kita lihat pada kes ataupun kluster Ulu Tiram yang kembali daripada Filipina, dan besar kemungkinan, kita masih dalam siasatan, besar kemungkinan jangkitan ada daripada salah seorang pada pelajar tersebut dan menjangkiti yang lain. Tapi yang menjadi kebimbangan Kementerian Kesihatan ialah kita melihat sekarang dalam komuniti Roman Catholic di Johor, kita akan menjalankan saringan sasaran, iaitu targeted approach kepada kumpulan Roman Catholic di Johor. Dan juga kita dapati satu kes, iaitu di negeri Selangor juga positif juga berkaitan dengan kluster Ulu Tiram.
Jadi saringan kita akan dijalankan sebagai tindakan proaktif kita untuk mengesan dan juga mengambil tindakan pemantauan kepada mereka yang terlibat. Jadi setakat ini tak ada pertambahan kes baru 2-3 hari ini, tetapi kita dalam pemantauan masukkan golongan ataupun kumpulan gereja Roman Catholic dalam targeted approach Kementerian Kesihatan, sebagaimana kita laksanakan untuk sekolah tahfiz dan juga untuk jemaah tabligh dulu. Salam. Pagi tadi Menteri KPKT ada memberitahu ada cadangan untuk mungkin wajibkan sanitasi awam pada restoran every 6 months or every 1 year. Jadi apa pandangan KKM dan adakah sanitasi awam yang dilakukan sejak daripada Mac sehingga kini itu memberikan impak yang baik kepada Terima kasih atas soalan tersebut. Iaitu kalau kita lihat pada sanitasi awam, iaitu disinfeksi nyah cemar dan nyah kuman, kalau boleh dijalankan bukan hanya 6 bulan sekali, tetapi setiap hari, tempat yang kerap disentuh oleh orang ramai. Jadi kita sepatutnya melaksanakan setiap hari, iaitu yang ni yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi tindakan dia bukan 6 bulan sekali barulah kita nak buat nyah cemar, nyah kuman, tetapi tiap-tiap hari. Kalau kita kena pastikan kawasan yang kita kedai ataupun tempat-tempat yang kerap disentuh ada nyah cemar dan nyah kuman. Inilah yang nasihat daripada Kementerian Kesihatan, setiap hari kita nasihatkan tindakan ini. Ada lagi soalan? Kalau tak ada lagi soalan, saya sekali lagi ingin menyeru kepada rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP. Kita dah ada SOP, pelbagai SOP. Tetapi kalau tiada kepatuhan kepada SOP, maka kita tak akan berjaya untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Dan kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga masyarakat dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Di negara yang